Assalamualaikum, bersama saya Cikgu Sazi. Baiklah, hari ini kita teruskan dengan bab 4. Subtopiknya ialah sudut perluaran dan sudut pedalaman. Siapa yang dah lupa, bab 4 kita ialah di bawah tajuk poligon. Okay, apa yang kita akan belajar hari ini ialah yang pertama, kita akan menentukan hasil tambah sudut pedalaman sesuatu poligon. Yang kedua, kita akan menentukan hasil tambah sudut perluaran bagi sesuatu poligon. Dan yang seterusnya, kita akan menentukan nilai sudut pedalaman, sudut perluaran dan bilangan sisi sesuatu poligon. Okey, jadi sebelum kita bermula, kita kena tahu dulu konsep-konsep asas di bawah tajuk sudut pedalaman dan sudut perluaran. Okey, berdasarkan apa yang telah saya nyatakan, kita ada 2 ataupun 3 istilah. Yang pertama ialah sudut pedalaman. Okey, ini istilah yang pertama awak dengar. Yang kedua, saya ada sebut sudut perluaran. Okey. Dan yang ketiga saya ada sebut, yang ini awak dah biasa dengar, bilangan sisi. So, saya tak nak ulas yang bilangan sisi ni. Kita tengok dulu apa yang dimaksudkan dengan sudut pedalaman. Nama dekat sini ialah dalam. Jadi bermaksud sudut itu duduk di dalam. Okey, imbas semula, apa yang dimaksudkan dengan sudut? Sudut ini mestilah duduk di celah 2 sisi. So, kalau ada 2 sisi begini, maka sudut tu akan duduk begitu. Macam ketiak lah. Okey, jadi itu maksudnya sudut. Jadi berdasarkan rajah di sini, kita ada 2 sisi, sisi 1, sisi 2. Jadi A ini ialah sudut pedalaman. Okey, next sisi kita ada 1, 2, jadi B itu ialah sudut pedalaman. Dan next kita ada 1, 2, C itu ialah sudut pedalaman. Kenapa dia panggil sudut pedalaman? Kerana dia duduk di dalam poligon. Sebab tu kita panggil dia sebagai sudut pedalaman. Manakala yang kedua, cuba awak tengok kita ada X, kita ada Y dan kita ada Z. X, Y dan Z dia duduk di luar poligon. Jadi X, Y dan Z dikenali sebagai sudut perluaran. Jadi dekat sini kita boleh buat kesimpulan. Okey, berdasarkan rajah yang ada, kita ada A, B dan C. Ini kita kenali sebagai sudut pedalaman. Okey, manakala X, Y dan Z dikenali sebagai sudut perluaran bagi sesuatu poligon. Okey, dan selain daripada kesimpulan ini, kita juga boleh nampak berdasarkan rajah, tengok baik-baik, A ini duduk di dalam, X ini duduk di luar. Jadi dia akan jadi pasangan yang terletak pada satu garis lurus. Nampak tak? Dia duduk di sebelah-sebelah pasangan. Jadi kita tahu nilai kalau dia jadi pasangan begitu, kita tahu A tambah dengan X mesti dapat 180. Apa syaratnya? Dia terletak pada satu garis lurus. Dan sudut tersebut duduk secara berpasangan. Itu syaratnya. Okey, jadi kalau kita tengok B. Okey, B dan Y. Adakah dia terletak pada garis lurus? Check. Okey, Y dan B duduk di atas satu garis lurus. Y dan B juga duduk secara berpasangan, sebelah-sebelah.
Jadi kita tahu juga Y tambah B mesti dapat 180. Okey, cuba lihat C dan Z. Dia terletak pada satu garis lurus. C dan Z juga berpasangan. Maka kita boleh buat kesimpulan C dan Z mesti dapat 180 hasil tambahnya. Okey, itu konsep asas. Mari kita dapatlah ni ya, 1 pergi ke 4. Nampak? 1 pergi ke 4. Jadi kita akan dapat segitiga yang kedua. Okey, next. Macam mana saya dapat segitiga yang ketiga? 1 pergi ke 5, maka saya dapatlah segitiga yang ketiga. Okey, itu untuk cara yang pertama, mengira dengan menggunakan segitiga. Okey, macam mana kita nak kira sudut pedalaman? Jadi sudut pedalaman, cara nak kiranya ialah kira ada berapa banyak segitiga. Dalam kes ni kita ada 3 segitiga. So 3 darab dengan 180. Kenapa darab dengan 180? Sebab satu segitiga nilainya ialah 180. So tekan kalkulator, sudut pedalaman kita akan dapat 540 darjah. Atau kita ada cara yang kedua. Okey, cara yang kedua ini ialah kita gunakan rumus. Ini cara kedua. Apa rumus kata? Hasil tambah sudut pedalaman mestilah N tolak 2 darab dengan 180 di mana N itu ialah bilangan sisi. Jadi kalau saya gunakan cara yang kedua, saya nak cari sudut pedalaman. Okey. Saya hanya guna rumus sahaja. N bilangan sisi saya ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi saya ada 5. N nampak di sini. Rumus kat sini dia kata N bilangan sisi tolak 2 darab 180. Jadi kita dapat sudut pedalaman 540 juga. Jadi mana-mana cara kita guna, jawapan dia mesti sama. Okey. Alright, itu nak kira sudut pedalaman. Okey, dah boleh yang ini tengok contoh soalan. Dia kata di sini cari nilai bagi X. Cek dulu X itu sudut pedalaman atau peluaran. Jadi kita tahu X itu ialah sudut pedalaman. Jadi kita kena tahu hasil tambah sudut pedalaman ni mesti dapat berapa. Okey, step nombor 1. Kita mesti cari dulu jumlah sudut pedalaman. Okey, jumlah sudut pedalaman. Nak kira macam mana? Okey, boleh guna rumus ataupun boleh guna lukis segitiga. Dalam kes ni saya nak gunakan rumus. Jadi rumus cakap sudut pedalaman ialah N tolak 2 darab dengan 180. Jadi N itu ialah bilangan sisi. Saya kira sisi 1, 2, 3, 4, 5, 6. So saya dapat 6 tolak 2 darab dengan 180. Jadi 6 tolak 2 dapat 4. 4 darab 180, tekan kalkulator kamu. Sudut pedalaman mestilah 720. Okey, ini semua semua sudut pedalaman. Itu step yang pertama. Mesti cari dulu jumlah sudut pedalaman. Okey, step yang seterusnya, step yang kedua, kita dah step nak mencari nilai X. Dan kita tahu X itu ialah sudut pedalaman. Jadi,
kita tahu X ialah sudut pedalaman. Pedalaman ialah, siapa sudut pedalaman kita? X tambah 110, semua sudut pedalaman, tambah 125, tambah, okey, di sini kalau segitiga ini maksud dia ialah 90. Maaf ya, segi 4. Okey, tambah 90 tambah 150 tambah 105. Okey, ini semua ni semua ialah sudut pedalaman. Okey, dan kita tahu sudut pedalaman kita tadi ialah 720. Jadi sekarang kita tukarkan sudut pedalaman kita ialah 720 sama dengan X tambah 110 tambah 125 tambah 90 tambah 150 dan tambah 105. Jadi kita dapatlah nilai X kita, gunakan kalkulator kamu. Semua operasi itu perlu ditolakkan. Okey, barulah kita akan dapat nilai X. Okey, ingat jadi macam mana saya nak cari nilai X? Okey, ini 110 pergi sana, dia akan jadi 720 tolak 110. Ini pergi sana, positif, nampak ni positif, tolak 125, positif, pindah sana, dia akan jadi tolak 90, tambah pergi sana akan dapat 150, tambah pergi sana akan jadi tolak 105. Semua ni kita dah pindahkan, maka dianya bersamaan dengan X. Tekan kalkulator, kita akan dapat 140 nilai bagi X. Okey, itu contohnya. Alright, next. Seterusnya, kita dah tahu apa itu sudut pedalaman. Sekarang kita akan tengok pula perkara yang kedua, iaitu sudut peluaran. Okey, jadi apa sudut peluaran kata? Ini memang kena hafal. Okay, nota kata kat sini, sudut peluaran hasil tambahnya mestilah 360. Tak boleh lebih. Okay. Sudut peluaran ialah sudut yang duduk di luar poligon. Jadi sekarang kita nampak kat sini, X duduk di luar, X ialah sudut peluaran. 120 duduk di luar, yes, 120 sudut peluaran. Okay. 160 pun duduk di luar. Jadi sudutnya 160 pun sudut peluaran. Jadi semua sudut peluaran ini hasil tambahnya, tengok kat sini hasil tambah. Kita dah tambahkan semua, kita mesti dapat 360. Jadi kita akan dapat nilai X sama dengan 80. Macam mana saya dapat X 80? 360 tolak 120 tolak 160. Jadi nilai X ialah 80. Okey? Okey, ini konsep untuk sudut peluaran. Mari kita tengok contohnya. Okey, contoh soalan, dia suruh kita cari nilai bagi A, B dan C. Okey, sekarang kita tengok A, B dan C ialah sudut peluaran. Okey, sekarang tengok kita tahu A luar, B luar, tambah C duduk di luar juga. Tapi ada satu lagi sudut peluaran iaitu 60. Tambah 60 sudut peluaran. Ini semua ialah sudut peluaran. Okey. Tadi saya terangkan
hasil tambah sudut peluaran mesti dapat 360. Jadi kita akan dapatlah nilai A tambah B tambah C 360. 60 ni bawa pindah sana, tolak dengan 60. Jadi A tambah B tambah C dapatlah 300. Okey, boleh? Okey, itu contoh soalan untuk sudut peluaran. Next. Kita ada kemahiran yang ketiga tadi, iaitu mengira bilangan sisi. Okey, apa nota yang dibagi kat sini? Dia kata untuk mengira bilangan sisi sesebuah poligon sekata, mestilah 360 bahagi sudut peluaran. Bukan sudut dalam, sudut peluaran. Dan rumus ini hanya untuk poligon sekata sahaja. Tengok dia kata kat sini poligon sekata. Kalau dia bukan poligon sekata, maka rumus ini tidak boleh digunakan. Jadi sekarang kita nak kira bilangan sisi. Soalan kata kirakan bilangan sisi. Jadi kita nak kira bilangan sisi. Rumus kata mestilah 360 bahagi dengan sudut peluaran. Okey, jadi berdasarkan rajah itu, kita ada 360 bilangan sisi. Sudut peluarannya ialah 45. 360 darjah bahagi dengan 45 darjah. Jadi kita dapatlah bilangan sisi poligon itu ialah 8. Okey, kalau katakanlah saya kata namakan, ini soalan yang kedua, namakan poligon tersebut. Okey, kita tahu 8 bilangan sisi. Jadi nama poligon itu ialah oktagon. Okay. Alright. Next, yang seterusnya. Contoh soalan yang melibatkan bilangan sisi. Cari bilangan sisi. Okey, check. 24 ni sudut kat dalam ke sudut dekat luar? Tengok ini gambar rajah kita. Macam ni. Ini poligon kita. Jadi 24 tu ialah sudut di luar. Jadi kita tahu bilangan sisi mestilah 360 bahagi dengan sudut peluaran ialah 24. Boleh? Jadi kita dapatlah di sini bilangan sisi bagi soalan ini ialah 15. 15. Okey, next kita tengok soalan gabungan antara sudut pedalaman dan juga sudut peluaran. Okey, sekarang soalan minta kita cari nilai X. Langkah pertama, kita tengok dulu X itu peluaran atau pedalaman. Okey, jadi kita tahu X itu ialah sudut peluaran. Okay, sekarang kita cari semua nilai sudut peluaran. Jadi kita tengok X ini ialah luar. Jadi X tambah 50 ialah di luar. 50 tambah. Okay, 50 ini pun di luar. 50 tambah 60 ni pun di luar. 60 tambah 85 ini pun di luar. Tambah 85. Nampak tak? Semua sudut peluaran. Jadi, tadi kita dah tahu hasil tambah sudut peluaran mesti dapat 360. Jadi, ini X tambah semua ini tekan kalkulator. Awak akan dapat 245 darjah
dapat 360. So, X macam mana kita nak dapat 360 tolaklah dengan 245. Jadi, X itu dapatlah 105. Boleh faham? Okey. Jadi, ini contoh yang kedua. Soalan minta awak cari nilai bagi X tambah Y. Okey, mari kita cek X dengan Y itu pedalaman atau peluaran. Jadi, kita nampak X ialah dalam, Y pun ialah dalam. Okey, jadi macam mana kita nak cari sudut pedalaman? Kita boleh gunakan rumus. Apa rumusnya tadi? Kita tahu sudut pedalaman rumusnya ialah bilangan sisi tolak 2 darab 180. Okey, jadi kita kira bilangan sisi 1, 2, 3 dan 4. Jadi kita ada 4 bilangan sisi tolak 2 darab 180. Jadi ini kita dapat 2 darab 180. Jadi sudut pedalaman mesti dapat 360. Boleh? Ini step yang pertama. Ini langkah yang pertama. Cari dulu sudut pedalaman sebab X dengan Y itu ialah sudut pedalaman. Okay, sekarang kita baru buat langkah yang kedua. Sudut pedalaman, pedalaman. Jadi kita tanda semua sudut pedalaman. Kita ada X. Okey, sudut pedalaman kita ialah X tambah Y. Okey, mana lagi sudut pedalaman kita? Nampak tak? Ada 2 lagi sudut pedalaman. Ini katakan saya namakan. Okey, dan satu lagi sudut pedalaman katakan saya namakan dia sebagai B. Okey, itu pun sudut pedalaman. Jadi X tambah Y tambah A tambah B mesti dapat, nampak tak sudut pedalaman kita tadi? 360. Sekarang kita nak X dengan Y kan? Bermaksud A dengan B ini dah tahu nilainya. Okey, macam mana kita nak cari A dengan B? Okay, sekarang cuba tengok A dulu. A ada pasangan. Tadi saya pesan kalau ada pasangan nilainya mesti 180. Jadi kita ada A duduk di atas garis lurus. Pasangannya ialah 65. Hasil tambahnya wajib dapat 180. Jadi bila kita tolakkan nak dapatkan A itu mestilah nilainya ialah 115. A ialah 115. Boleh? Itu nilai A. Okey, sekarang cuba tengok B. Kat situ kita tahu B tambah pasangannya. Pasangan dekat sebelah. 150 mesti dapat 180. Jadi kita tahu B itu nilainya ialah 30. Boleh? Okey. Dah dapat nilai untuk A dan nilai untuk B. Kita boleh masukkan dalam persamaan dekat sini. So, X tambah Y tambah A. A kita ialah 115. Tambah B 30 mesti dapat 360. Jadi nak dapatkan X tambah Y, kita tolakkan nilai 115 dan juga 30. So, X tambah Y ialah 360 tolak 115 tolak 30. Barulah kita dapat jawapan X tambah Y ialah 215. Okey, boleh? Alright. Jadi, itu sahaja untuk hari ini. Latihan yang kamu perlu siapkan ialah
Latihan jom cuba di muka surat 67 hingga 68, soalan 3 dan soalan 4 semua. Jangan tanya saya ya, yang mana satu? Ini semua. Okey, dan saya nak awak siapkan modul matematik tingkatan 2, uji minda. Soalan uji minda sahaja, semua soalan. Ini pun semua. Okey, untuk uji minda, modul matematik ni saya akan hantarkan dalam grup kita. Okey, yang saya dah hantar pada kamu sebelum ini. Jadi awak cek dulu apa soalannya. Apa-apa masalah, sila PM saya. Okey, hingga jumpa semula pada hari Rabu ni. Okey, kelas. Assalamualaikum.